سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 72, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 72, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya sabar itu 3 pangkat. Dan ketahui olehmu bahawasanya sabar itu 3 pangkat, 3 darajat. Pertama, pangkat yang lebih tinggi dan yang lebih kuat. Ini pangkat nombor 1. Kemudian yang kedua di hadapan tu, yang kedua pangkat yang lebih rendah, iaitu bahawa kuat oleh yang menyuruh kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyuruh kepada agama, dan menang oleh hawa nafsu dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan. Ini pangkat yang lebih rendah. Kemudian di bawah tu pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang nafsu, maka sentiasa yang membangkit akan agama melawan akan membangkitkan nafsu, tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama, iaitu akal. Pada ketika itu hasil oleh sabar, dan terkadang menang oleh tentera syaitan, dan iaitu keinginan dan yang menyuruh kepadanya, maka pada ketika itu telah luput oleh sabar. Jadi pangkat yang pertama, hak ni hak paling tinggi sekali. Pangkat yang kedua hak duk bawah sekali. Pangkat yang ketiga pertengahan. Dia terkadang dalam kitab ni pangkat yang pertama paling tinggi, yang kedua pertengahan, yang ketiga hak paling rendah. Terkadang yang pertama paling rendah, yang kedua pertengahan, yang ketiga nombor 1. Kena tengok keadaan lah disusun macam mana. Sekarang ni pangkat yang pertama yang paling tinggi, yang kedua bukan yang pertengahan, hak duk bawah sekali. Yang ketiga itulah barulah pertengahan. Pangkat sabar, darajah sabar. Sebagaimana pembicaraan sifat-sifat yang lain begitu juga. Dia ada pangkat-pangkat kedudukan yang berbeza. Ikhlas ada pangkat kedudukan yang berbeza. Tawakul ada pangkat yang berbeza berkaitan dengan tawakul. Contohnya dalam kitab Marga Hati ni, dan ketahui alimu bahawanya ikhlas itu 3 pangkat. Pangkat yang pertama tu hak
paling tinggi. Pangkat yang kedua hak pertengahan. Pangkat yang ketiga hak paling rendah. Pangkat yang pertama buat ibadah semata-mata tuntut redha Allah, itu paling tinggi. Yang kedua pertengahan, buat amal ibadah nak pahala, nak syurga. Pangkat yang ketiga, buat amal ibadah untuk dapat manfaat dunia daripada Allah. Baca surah Waqiah nak murah rezeki. Semayang sunat duha nak murah rezeki. Murah rezeki ni faedah duniawi. Dipanggil ikhlas tu, ikhlas paling rendah, pangkat yang ketiga. Wa amal ibadah nak pahala, nak syurga, pangkat nombor 2, pertengahan. Pangkat nombor 1 beribadah semata-mata tuntut redha Allah, itu pangkat yang pertama. Jadi ni sedap sikit bunyi tau. Yang pertama hak paling tinggi, yang kedua pertengahan, yang ketiga ikhlas tapi yang paling rendah. Adapun tadi pangkat yang kedua sabar tadi, pangkat yang kedua tu hak paling rendah sekali, hak tak ada sabar dah. Hak tu menang hawa nafsu semata-mata. Pangkat yang pertengahan, hak nombor 3 tu. Tu terkadang sabar menang seruan kepada agama, terkadang hilang sabar menang tentera syaitan. Tu hak yang pertengahan, hak nombor 3. Hak nombor 2 tu, hak kata rendah sekali tu, hak tu dikuasai oleh nafsu semata-mata, tak ada sabar. Tak ada sabar situ. Kemudian tawakul pula. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga hak nombor 1. Bicara tawakul soal 88, hak yang ketiga tu yang paling tinggi sekali. Umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Itu yang ketiga, hak paling tinggi sekali. Yang kedua ni umpama budak dengan ibu. Mana budak ni cari ibu lagi, apa-apa hal pun gantung kepada ibu. Yang pertama tu umpama kalau kita kata umpama pelanggang dengan peguam lah yang duk tolong kita, itu tawakul. Tapi yang pertama yang paling rendah, yang kedua pertengahan, yang ketiga lah tawakul yang paling tinggi. Bagaimana? Ni dia punya susunan. Kena tengoklah. Sebab kalau tengok di sini hak pangkat yang kedua ni, hak sabar ni, ni tak ada lah. Menang hawa nafsu semata-mata menang hawa nafsu. Tu tak ada sabar tu. Kalau kira yang kedua yang dia kata hak paling rendah sekali tu. Dia memang bicara ni dahulu bicara taubat. Ada gak bicara bab taubat tu martabat yang mana, tapi nak kita tak ada cerita hak berkaitan dengan taubat. Cuma nak sebut tadilah. Contohnya sabar, ikhlas, tawakul. Pangkat yang pertama, kedua, ketiga. Hak ikhlas tu baru susung kita kata tau. Yang pertama ikhlas nombor 1. Yang kedua ikhlas yang pertengahan. Pangkat yang 3 ikhlas hak paling rendah. Wa amal ibadah baca surah Waqiah, sembahyang sunat duha, bukan nak pahala akhirah, nak rezeki atas dunia, tapi dia panggil ikhlas. Ikhlas ni ikhlas yang paling rendah, nombor 3. Tawakul tu pula, yang pertama tawakul yang paling rendah, yang kedua yang pertengahan, yang ketiga tawakul yang paling tinggi, umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Hak ni bicara bab pangkat sabar ni. Yang pertama
yang paling tinggi, yang kedua yang paling rendah, yang ketiga pertengahan. Itu cara susunan. Jadi pertama daripada 3 pangkat sabar, pangkat yang lebih tinggi, nombor 1, dan lebih kuat. Mana? Bahawa menghina ia seseorang. Bahawa menghina ia seseorang. Menghina ia seseorang akan yang menyuruh kepada keinginan. Menghina ia seseorang akan yang menyuruh kepada keinginan. Menghina ni makna apa ni? Melemahkan, merendahkan. Menghina dengan makna melemahkan, mengalahkan, akan yang menyuruh kepada keinginan, kepada keinginan nafsu. Itu yang pertama. Sabar sampai tahap menghina dengan bahu melemahkan dan mengalahkan ia seseorang akan yang menyuruh, akan perkara yang menyuruh kepada keinginan. Apa dia? Nafsu dan syaitan. Nafsu satu, syaitan satu, yang menyuruh kepada keinginan. Kan dahulu kan di muka surat 75 dahulu kan, yang menyuruh jadi 2 puak pada manusia ni. Yang pertama akal dan segala membangkitkannya, yang kedua syahwah dan segala menyerunya. Jadi 2 situ, syahwah dan segala yang menyuruhnya. Syahwah, keinginan ni, yang menyuruh kepada keinginan nafsu dan syaitan. Yang menyuruh kepada kebaikan akal dan malaikah. Yang menyuruh kepada kebaikan. 2 pihak yang ada pada manusia. Tiap-tiap anak Adam yang dilahirkan disertakan 1 malaikat dan disertakan 1 syaitan. Tiap-tiap anak Adam. Malaikat nama dia mulhimun, yang mengilhamkan, yang menyuruhkan kepada kebaikan. Syaitan bernama waswasun, yang mewaswaskan, menarik hati diri kepada kejahatan. Ini tiap-tiap anak Adam ni. Sebab tu kita ni hati terkadang kuat kepada kebaikan, kuat sebelah seruang kebaikan malaikat mulhimun. Terkadang kuat sebelah kejahatan, nafsu contohnya. Hati tu kuat sebelah syaitan yang bernama waswasun. Ni tiap-tiap anak Adam. Jadi hak malaikat ni dengan anak Adam ni, dia bersekutu dengan akal. Kemudian syaitan ni bersekutu, syaitan mana waswasung ni, dia bersekutu dengan nafsu. Syaitan ni dia bersekutu dengan nafsu. Malaikat dia bersekutu dengan akal. Ni kepada tiap-tiap anak Adam. Jadi yang menyuruh kepada keinginan di sini kena kepada nafsu dan syaitan. Nafsu yang ammarah, yang menyuruh kepada kejahatan. Yang menyuruh kepada kebaikan akal. Adapun nafsu menyuruh kepada kejahatan. Nafsu la ammaratun bisu, dia menyuruh kepada kejahatan. Jadi bahawa menghinakan ia, melemahkan, akan yang menyuruh kepada keinginan. Menghina ni hingga, atau rayah dia, menghina hingga tiada ada tinggal baginya, bagi yang menyuruh kekuatan, hingga
menghina, melemah, mengalahkan yang menyuruh ni, hingga tiada ada tinggal baginya, bagi yang menyuruh kepada keinginan tu, kekuatan. Lemah dah dianya. Nak menyuruh kepada keinginan, lemah dah. Tak ada kekuatan dah. Tak ada kekuatan. Yang menyuruh pada keinginan tak ada kekuatan. Dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat. Sabar pangkat yang pertama ni, melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh. Lama bersungguh-sungguh, mujahadah yang lama, dengan mengekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh. Kalau kita gak bersungguh-sungguh dalam masa yang lama, bermujahadah, mengekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh. Ke macam mana hak penawar hati, hak kitab baru sama je dah. Sama je. Jadi dan tiada sampai pada ini pangkat sabar yang pertama ni, melainkan dengan mengekalkan sabar. Mengekalkan sabar atas kewajipan, mengekalkan sabar atas meninggalkan maksiat, mengekalkan sabar atas bala ujian daripada Allah, mengekalkan sabar ketika melakukan amal yang sunat, mengekalkan sabar ketika meninggalkan perkara yang makruh, dan mengekalkan sabar daripada membalas orang yang menyakiti. Kena sentiasa sabar. Amal wajib, amal sunat, sentiasa sabar. Sabar pada amal wajib, terdahulu bicara dah, hukum sabar tu wajib. Sabar atas amal sunat, hukum sabarnya jatuh hukum sunat. Tapi amal wajib, amal sunat, dia sentiasa sabar. Sampai satu peringkat lemah yang menyuruh pada keinginan, sehingga kan tiada ada bagi yang menyuruh pada keinginan kekuatan. Tak ada kekuatan dah. Nafsu dan syaitan yang menyuruh pada keinginan syahwat tak ada kekuatan. Tapi khijaan syaitan ni khijaan yang berpanjangan, tapi tak ada kekuatan. Contohlah dalam belajar, kepayahan dalam belajar fardu ain ni, sabar sungguh-sungguh. Marilah seruang macam mana pun, nafsu ke, syaitan ke, manusia ke, duduk asuk dah, tak ada apa dah. Dia fokus kepada belajar. Dia sabar dalam menempuhi kesusahan, kesukaran dalam belajar. Nafsu kadang-kadang lemah, syaitan duk goda kok lain, manusia pun terkadang duk hasut kok lain. Sebab syaitan ni minal jinnati wan nas. Itu syaitan ni minal jinnati wan nas. Syaitan ni ada daripada jin yang kita tak nampak. Syaitan ni ada di kalangan manusia. Oh, syaitan jin tu kita tak nampak. Syaitan manusia ni, dia duduk nak tarik lah. Tak payah duduk belajar lah. Kita orang tua ni belajar ni bahagian budak-budak, dia kata. Kita orang tua ni belajar macam mana, tak akan jadi faham pandai pun. Betul macam mana? Wa'amal sudahlah. Ana wa'amal, belajar tu wajib. Dah kita orang tua belajar ni tak faham-faham. Belajar tu wajib, bukan faham tu wajib. Talabul ilmi, Nabi kata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimah. Tuntut ilmu, bukan faham ilmu. Bukan faham ilmu, tuntut ilmu itu menjadi kewajipan atas orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan. Tuntut ilmu, buat asbab, belajar tu wajib. Faham, reti, boleh menguasai, alhamdulillah. Itu semua kurniaan daripada Allah.
pegangan kitanya ikhtiar usaha, asbab tak bekas sama sekali. Itu je lah. Ni kadang-kadang tak faham hak wajibnya apa. Belajar hak wajib. Kemudian ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain tu apa? Ni. Kadang-kadang di permulaan ni tak tahu ke hukum. Belajar tu wajib. Faham reti itu bukan kita usaha tak bekas sama sekali, wajib kita buat asbab. Kemudian pula fardu ain ni hak mana? Sekarang ni tak disebut dah setakat belajar fardu ain, tak disebut. Sebab dia tak kenal mana fardu ain. Dia tak kenal di permulaan. Kadang-kadang ni hak tukang dengar tak kenal ni. Hak tukang ngajar pun tak kenal. Nama dia kuliah fardu ain. Penganjur letak kuliah fardu ain. Kalau kuliah agama ni ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunat. Kalau tak kuliah agama lain. Kuliah agama ni ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunat. Tapi nama dia kuliah fardu ain. Penganjurnya pihak masjid lah. Dijemputlah penceramah untuk mengajar kuliah fardu ain. Yang mengajar pula dari mana kitab fardu ainnya. Jadi penganjur pun tak kenal ilmu fardu ain, penceramah pun tak kenal ilmu fardu ain. Hak tu kan dengar tak tahu ilmu fardu ain, tak pelik Nama ilmu fardu ain, nama tu masyhur lah. Budak-budak pun tahu. Kelas kafa. Apa kafa? Kelas Al-Quran dan fardu ain. Tak kita dah. Kafa, kelas Al-Quran dan fardu ain. Tu. Jadi budak-budak pun tahu fardu ain. Lepas tu kelas tu macam mana fardu ain? Fardu ain peringkat budak-budak lah. Peringkat budak-budak. Lepas tu cukup ke tak? Cukup lah. Kafa kan? Kafa memada. Cukup lah. Tu kafa bahasa Arab. Ini kafa singkatan bahasa. Cukup ke tak? Tanya yang mengajar lah. Cukup lah bakali ni sebuah budak-budak ke macam Wallahu'alam. Tak pernah tengok dia punya mata pelajaran. Tapi nak ceritanya, nama fardu ain budak pun tahu. Tapi mana kau ilmu fardu ain? Hak tu kan nak belajar. Hak tu kan anjur tadi. Kuliah fardu ain. Dia pun jemput penceramah, guru pengajar, mengajar fardu ain. Tak ada satu pun fardu ain tauhid, tak ada satu pun fardu ain fiqh, tak ada satu pun fardu ain tasawuf. Tapi nama kuliah fardu ain. Dijemput sebagai mengajar ilmu fardu ain. Yang anjur, yang mengajar tak kenal ilmu fardu ain, tambah pula yang tak ada telinga. Dia faham hidup masjid pagi-pagi tu fardu ain, dia faham. Dah, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunat. Mana yang fardu ain? Ni hak mula-mula nak kena ajar ni. Hak ni hak mula-mula. Kalau tak jumpa sini tak tahulah. Dia tak tahu hak mana dia nak belajar. Tak tahu fardu ain hak mana. Bila dia tahu fardu ain, barulah ni fardu ain tauhid setakat ni, fiqh tasawuf setakat ni. Banyaklah kesukaran kepayahan sebab terkadang asas fardu tauhid fiqh tasawuf tak ada. Ada tu berapa persen pun dah tahulah. Kita kata tak ada langsung tu tak juga. Tapi ada tu. Sebab dia fardu ain ni ada kadar dia. Ada yang lulus 100%. Hak mana lulus 100%? Setakat mana kadar fardu ain hak 100% tu? Buka dah kitab Minhajul Abidin. Hak baru nak belajar ni. Fardu ain dia berapa peratus je ada sebenarnya? Berapa peratus je dia ada? Dengar sama-sama. Tapi apabila fokus pada fardu ain, banyak kesukaran kepayahan, tambahan orang tua pula. Sabar. Sebab apa? Sebab nak menunaikan kewajipan belajar.
Belajar wajib dan pastikan belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Dia belajar ilmu yang lain, fardu ain tauhid fiqh tasawuf tak belajar, dia duduk dan kadang mengekali dosa besar jahil fardu ain walaupun dalam belajar hak ilmu fardu kifayah sekalipun. Mana apa tu? Dia duduk maksiat semata-mata, orang yang fasik dalam agama, bukan orang yang adil. Orang fasik dalam agama ni tak ada nilai dah lah. Nak jadi wali nikah tidak sah, nak jadi saksi nikah tidak sah. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Hak jadi wali nikah, saksi nikah tak belajar dah apa tu? Itu pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Hanafi, pandangan Imam Ghazali, hak fasik pun sah jadi wali, sah jadi saksi. Gitu je lah. Jadi wali jadi saksi belaka. Fardu ain tak belajar pun jadi wali jadi saksi juga. Itu orang fasik. Orang yang mengekali dosa besar walaupun duduk dengar nadah telinga maghrib, ilmu apa yang kamu dengar? Jadi kena mula situ tu. Orang tak kenal fardu ain hak mana. Tapi dalam belajar tu banyak kesukaran, kepayahan, sabar sentiasa. Fokus pada ilmu fardu ain. Salah dalam yang pertama, malaikat sudah tidak catat dosa besar. Yang kedua, salah dalam belajar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi belajar fardu ain fokus. Ini bagi permulaan lah. Bagi hak duk belajar lama dah fardu ain beres 100% dah, terpulanglah nak belajar mana pun. Sebab ilmu agama bukan fardu ain saja, fardu ain pun sedikit saja. Tapi bagi orang umum, fardu ain je lah kalau kita kata kau. Tak usah duk cerita hebat-hebat lah. Saya duk cerita hebat-hebat ni. Cerita hebat-hebat, yang duk cerita hebat-hebat tu duk kena ilmu fardu ain. Kuliah fardu ain nama. Panggil penceramah pun duk kena fardu ain hak mana. Berilah ilmu fardu ain sebab kuliah fardu ain. Kalau sebut kuliah agama, luas tu. Fardu ain ada, fardu kifayah ada, sunat ada. Jadi kena perjelas molek hak mana fardu ain. Bila cerita ni hak belajar beramal, sabar dalam belajar, sabar dalam beramal. Mari seruan mana sekalipun, dia sudah melemahkan. Jadi seruan-seruan kepada keinginan nafsu ni kok tak ada dah kekuatan. Tak ada. Marilah goda macam mana pun, orang cakap macam mana pun, dia fokus kepada belajar fardu ain dan juga amal. Ilmu diri, ilmu keluarga, dia fokus waktu tu. Orang kata gitu gini, puak fardu ain saja. Sebut kata fardu ain, orang boleh cang lalu dah. Puak mana ni? Tahu lalu dah. Sebut kata fardu ain je, ada orang lain dah ni. Tak apalah waktunya. Sabar ilmu amal. Kena kekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh mujahadah ni. Nak sapa hak ni, hak pekat yang pertama ni, yang menyuruh pada keinginan nafsu syaitan, wa imma syaitan tu daripada jin, wa imma syaitan daripada manusia. Dia sudah melemahkan sehingga kan tiada ada baginya bagi yang menyuruh pada keinginan nafsu dan syaitan tadi ni, tak ada kekuatan dah. Tapi nak sampai tangga ni, dan tidak dapat sampai pada ini pangkat sabar yang pertama, melainkan dengan mengekalkan sabar dengan lama bersungguh-sungguh. Mana banyak kena sabar tu. Kalau mari orang duduk apa-apa pun, sabarlah. Jangan cepat melenting. Sabar. Dia tak mau terima, sabar. Dia tak mau terima, dia kata macam-macam pula, sabar. Nak kena mujahadah dah ni. Nak kena mujahadah. Terkadang sabar, terkadang hilang sabar. Nanti duduk pangkat pertengahan, hak pangkat nombor 3. Itu pangkat nombor 3 nanti. Terkadang sabar, terkadang hilang sabar. Itu pangkat yang ketiga. Dan orang yang sampai kepada ini pangkat yang pertama ni, pangkat yang lebih tinggi, yang lebih kuat ni,
yang menghina, yang melemah dah, yang mengalah dah akan yang menyuruh pada keinginan ni, masuk di dalam perhimpunan sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu di dalam Al-Quranul Karim. Dan orang yang sampai kepada ini pangkat yang pertama ni, pangkat yang pertama kalau kita tengok akal telah mengalahkan akal nafsu ni. Pangkat yang pertama ni masuk di dalam perhimpunan sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu di dalam ayat, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanuna. Masuk dalam ni, masuk di dalam perhimpunan sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu di dalam ayat, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Tengok ayat lain. Tu panjang sikit. Ni pendek je ni. Fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya bahawasanya mereka yang berkata Tuhan kami ialah Tuhan kami Allah Ta'ala, artinya mengesakan mereka itu, mereka yang berkata akan Allah Ta'ala. Mereka yang berkata Tuhan kami Allah Ta'ala, Tuhan kami Allah Ta'ala, arti Tuhan kami Allah Ta'ala ni Rabbunallah, mengesakan mereka itu akan Allah Ta'ala, mengesakan Allah, itu makna Rabbunallah, mengesakan akan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Itulah dia Rabbunallah. Itu dia Rabbunallah. Dia terjemah sini Tuhan kami. Dia kita terjemah Rabb pun Tuhan, Ilah pun Tuhan. Ilah ni sembahan yang sebenar yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Rabb ni Tuan yang hakiki, Tuan yang hakiki, yang mengatur, yang menyusung, yang mentadbir, yang menjadikan, yang mencipta, yang belaka itu, itu Rabb. Sebab itulah didatangkan artinya, arti Tuhan kami ialah Allah tu, mengesakan itu akan Allah Ta'ala. Itu makna Rabb, Tuhan, Tuan, mengesakan Allah, yang mana asas kepada tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Itu asas tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah pergi kepada istighna dan iftikar. Tauhid rububiyah asasnya inilah, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Yang asas kepada tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itulah kita baca Fatihah tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin tu, atau Rabbil Alamin, Rabb, Tuan. Tauhid rububiyah.
Orang yang beriman kena ada dua-dua tauhid, rububiyah dan uluhiyah. Kedua-dua tauhid dibagi orang yang beriman. Tapi tauhid rububiyah ni apa dia? Mengesakan mereka itu akan Allah Ta'ala. Rabbunallah ni. Kemudian melazim mereka itu akan taat. Kemudian melazim mereka itu akan taat. Diterjemah daripada kata summastaqamu. Kemudian istiqamah, tetap mereka itu pada melakukan ketaatan. Disebut istiqamah ni melazimkan mereka itu, mereka yang berkata akan taat. Mana pemelazimkan? Tetap dan sabar atas ketaatan. Itu summastaqamu. Jadi dalam ayat ni kau mereka yang masuk pangkat yang pertama ni kau terhimpun padanya tauhid dan juga amal-amal ibadah. Tauhid kembali pada ilmu, istiqamah atas amal ibadah kembali kepada ilmu. Rabbunallah ni akidah kena comel. Istiqamah atas taat zahir batin, pekoh tasawuf doa kena comel, kena lengkap. Barulah dapat pangkat yang pertama ni, barulah termasuk mereka yang Rabbunallah summastaqamu. Di alam barzakh ini perusahaan yang pertama. Ni Mar-Rabbuk, siapa Tuhan kamu? Ni biasa tu terjemah dengan Tuhan. Kita Tuhan belaka. Ilah pun Tuhan, Rabb pun Tuhan. Tu terjemah Rabb tu Tuhan yang hakiki. Segala-gala hak dia belaka. Yang berlaku di bumi, di langit, perkara baik, perkara jahat, hak dia belaka. Itu Tuhan. Sekarang ni yang ada di bumi ni siapa? Rabb, Allah Ta'ala. Yang berlaku di bumi ni semuanya perbuatan Allah Ta'ala, bukan perbuatan makhluk. Makhluk tak ada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Tuhan yang hakiki. Ini barulah Allahu Rabbi boleh jawab di alam barzakh. Rabbi Allah, bermula Tuhan aku ialah Allah. Tapi kalau tak ada mengesakan Allah ni, bukan mensyirikkan Allah pada perbuatan tu, tak ada lah. Tak bangunlah kita kata, tak ada. Persoalan barzakh, persoalan akidah. Ada setengah ulama mengatakan akan disoal sekalian berkaitan dengan akidah. Ada setengah mengatakan akan disoal sebahagian daripada persoalan akidah. Dimulai dengan Mar-Rabbuk. Ni nak kenal Rabb. Nak jawab Allahu Rabbi bukan dengan lidah. Nak jawab Allahu Rabbi ni orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ni kalau dak belajar molek ilmu tauhid, ilmu pegang ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah, payah nak lepas daripada kesyirikan. Kesyirikan pada perbuatan. Ini akidah masing-masing. Di lidah itu percakapan asbab. Hati mentauhidkan Allah, hati mensyirikkan Allah. Cakap di lidah sama je, cakap asbab belaka. Cakap di lidah, cakap asbab belaka, sama saja. Sama saja yang bercakap asbab tu. Makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, makan obat sihat, hilang pening kepala. Itu cakap asbab. Orang yang mentauhidkan Allah pun cakap begitu. Orang yang mensyirikkan Allah pun cakap gitu. Orang yang mentauhidkan Allah hanya bercakap di lidah. Pegangan semua yang berlaku, kenyang ke, hilang dahaga ke,
sehat ke, hilang pening kepala ke, Allah Ta'ala buat belaka itu pegangan. Ada ni. Sebaliknya kalau orang yang bercakap serta dia beriktikad seumpama tu, dia dengan Allah Ta'ala lah, kita tak boleh nak suluh ni. Sebab cakap asbab sama. Kemudian kena berhati-hati pula sekarang ni. Ada golongan yang betul-betul mensyirikkan Allah. Ada pula golongan orang bercakap asbab, dia letak hukum syirik lalu dah. Tu salah, tu karuk gitu. Saya pernah terbaca dalam FB. Hanya bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang di hamba sendiri. Syirik dah dibubuh. Kata syirik apa? Kita wajib cakap gitu. Saya ada terbaca dalam FB. Dia kata dia disyirikkan. Kenapa dia disyirikkan? Kerana dia bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada diri saya sendiri. Kamu ada perbuatan ke? Tak ada. Syirik kamu. Dia nak kata orang ni. Itu ayat Al-Quran. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin fi nafsik. Itu ayat Quran surah An-Nisa ayat 79. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada kau yang Muhammad datang daripada Allah. Apa-apa keburukan yang berlaku pada kau yang Muhammad datang daripada diri engkau sendiri. Tiba-tiba bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri hamba, dikatakan syirik. Ni satu hal pula ni. Sekarang betul tak belajar molek dalam ilmu tauhid ni, timbullah golongan yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu pegangan. Bercakap asbab tak ada salah. Tiba-tiba bukan cakap asbab, cakap adab yang diwajibkan kepada kita. Yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya sendiri. Itu cakap yang diwajibkan kepada kita. Haram kita menyandarkan keburukan kita kepada Allah. Di sebuah percakapan, pegangan kita rukun iman yang keenam, baik jahat qada qadar. Tapi lidah kita dari segi zahir, haram kita menyandarkan kejahatan kepada Allah. Syarak mewajibkan kita yang baik daripada Allah, yang tak baik kelemahan saya sendiri, tiba-tiba dikatakan syirik. Kata pelik ajaran. Satu sekarang ni. Ini mengesakan Allah ni. Segala perbuatan Allah, tak ingat Allah yang menjadikan, lupa akan Allah, syirik juga dibubuh. Itu satu pengajar, satu ajaran karuk kita tu. Kita cerita bab tauhid, cerita bab i'tiqad, pegangan, bukan cerita bab maqam. Satu golongan tak belajar langsung, dibimbangi sangat-sangat mensyirikkan Allah. Ada golongan pula dia belajar guru yang salah, mensyirikkan percakapan asbab. Sebab mereka mensyirikkan ayat Al-Quran yang wajib kita kata yang baik daripada Allah, yang tak baik datang di hamba sendiri, syirik. Tak tahu nak katalah. Memang pada hakikatnya yang buruk yang berlaku bukan datang diri hamba. Hamba makhluk yang lemah. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Itu pegangan kita. Ini ujian akhir zaman. Hak benar-benar mensyirikkan Allah, satu. Yang mudah-mudah mensyirikkan Allah, satu. Bab mengesakan Allah ni kemah molek. Ilmu apa? Ilmu tauhid benar nama. Nama ilmu tauhid benar. Ilmu mengesakan Allah, mengesakan saja. Hak sifat Allah yang lain, wahdaniyah je. Wahdaniyah je. Sifat 20 kan, secara tafsir wahdaniyah je. Nama ilmu tauhid benar. Ni mengesakan Allah. Ini mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak mati ni tidak ada sebarang perbuatan, walaupun perbuatan tu malaikat, walaupun perbuatan para nabi,
kesemuanya perbuatan Allah. Malaikat makhluk, malaikat dan ibadur rahman, hamba Tuhan yang bernama Rahman, hamba yang lemah. Wahai malaikat, wahai nabi, hamba yang lemah. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Hamba tak ada perbuatan. Hamba ada perbuatan tak serupa, salah. Kalau bicara bab wahdaniyah lah, tiada bagi selain Allah perbuatan yang seperti perbuatan Allah, salah. Itu bicara bab tauhid. Tapi itulah bicara mukhalafah pada perbuatan. Mukhalafah pada perbuatan, ayat dia macam mana? Kan? Mukhalafah sifat yang keempat, 3. Mukhalafah pada zat, sifat perbuatan. Wahdaniyah sifat yang keenam, 3 juga. Wahdaniyah pada zat, sifat dan perbuatan. Apa dia mukhalafah pada perbuatan? Bersalahan pada perbuatan, tidak serupa perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan makhluk atas jalan itu usaha jua yang tak boleh bekah. Pergi kepada wahdaniyah pada perbuatan, selain Allah tidak ada perbuatan. Bukan kata tidak serupa. Kalau tidak serupa berarti sama-sama ada perbuatan, cuma tidak serupa. Tak betul wahdaniyah pada perbuatan. Tak mukhalafah pada perbuatan, itu pada zahir. Hamba ada perbuatan pada zahir tak serupa dengan perbuatan Allah pada zahir. Hak pada batin hakiki, hamba tak ada perbuatan, bukan kata tak serupa. Dia kalau tak serupa, makna sama-sama ada. Ada ni, sama-sama ada. Allah ada perbuatan, hamba ada perbuatan, tapi tak serupa. Apa timbul tak serupa? Hakikatnya Allah, hamba tak ada perbuatan. Macam contoh ginilah. Dia ada barang dia, kita ada barang kita, tapi tak serupa. Dia ada barang, kita tak ada barang langsung, tak timbul lah serupa tak serupa, sebab tak ada. Hakikat dia gitulah. Itu dia wahdaniyah pada perbuatan. Hak mukhalafah pada perbuatan itu pada zahir. Yang kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tak boleh bekah. Perbuatan Allah yang boleh bekah. Bukan kata pilihan dan perbuatan hamba tak boleh bekah. Diri pilihan dan perbuatan hamba pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wahdaniyah pada perbuatan, ni tauhid. Itu kena letak molek. Mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Aku tengah ngaji sifat 20 ni. Seperti bercanggah, tidak bercanggah. Hak mukhalafah pada perbuatan, hak tu pada zahir. Wahdaniyah pada perbuatan, hak tu hak batin hakiki, yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Mengesakan, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Ni hak mula-mula ni. Ni hak mula-mula. Terhimpun padanya tauhid. Kemudian melazimkan mereka itu akan taat, istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Maka tiada ada ketakutan atas mereka itu pada ketika mati dan kemudian daripada mati. Tak ada ketakutan dah. Fala khaufun alaihim, tak ada ketakutan atas mereka itu pada ketika mati dan pada ketika hari akhirah. Dan tiada mereka itu duka cita. Mereka tidak akan duka cita. Mereka akan gembira sentiasa. Orang yang mengesakan Allah dan orang yang istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Nak capai sini ni, ni kena sabar sungguh-sungguh. Nak sampai sini ni kena sabar sungguh-sungguh. Sabar dalam belajar. Lepas tu sabar dalam belajar hak pegangan, sabar dalam belajar hak amal zahir, amal batin, kemudian beramal pula. Tetap dalam amal. Ni wajib sunat. Zahir pun taat, batin pun taat. Maksiat zahir pun ditinggalkan, maksiat batin pun ditinggalkan. Tapi dimulai dengan Rabbunallah. Itu mula-mula mengesakan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nak sapatan gening, orang yang mengekalkan sabar, yang bersungguh-sungguh mujahadah dalam masa yang lama. Siapa Rabbunallah sumastaqamu ni? Alladzina amanu wa amilus salihat. Rabbunallah sumastaqamu adalah mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Tidak ada kebimbangan, ketakutan ketika nak mati di hari akhirat, dan tidak ada mereka tu duka cita. Mereka akan berada dalam kegembiraan selama-lamanya. Dan mereka itu yang diseru dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hak Jawi baru tu macam mana? Ila rabbiki ke rabbika? Rabbiki. Comel. Saya rabbika. Saya ni baiki. Rabbiki. Comel deh. Saya ni hak rabbika. Rabbiki dikhitab dia an-nafsul mutmainnah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.